Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustaz Zaidi, yang mana hari ini kita akan meneruskan PDPR secara online atau secara maya ini, walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19 ini, 3.0, jarakkan diri anda dengan orang lain apabila kita keluar di kawasan-kawasan yang tertentu, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan memakai sanitizer agar dapat mengelakkan jangkitan COVID-19 ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, sama-samalah kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mulai dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, perbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala dengan nikmat yang telah dikurniakan kepada kita pada hari ini. Nikmat boleh mendengar, nikmat boleh melihat, nikmat boleh makan, boleh berjalan, boleh tunaikan solat, banyak yang kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Taala ini. Perbanyakkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala, dan seterusnya jangan lupa kita untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat, yang mana apabila kita selawat satu kali, Allah akan gandakan 10 kali pahala bagi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan PDPR secara maya atau secara online. Didoakan semua agar murid-murid dalam keadaan sihat walafiat bersama ahli keluarga. Terima kasih ibu ayah, terima kasih kepada guru-guru yang bagi kerjasama, yang mana teruskan juga pembelajaran walaupun berada dalam sekatan pandemik COVID-19 ini, agar kita dapat menjaga diri dengan baik. Jangan keluar suka-suka tanpa tujuan. Elakkan kita untuk berkumpul di satu tempat dengan keadaan yang terlalu ramai, insya-Allah. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, mana kita telah ulang kaji berkaitan tentang pelajaran yang kelima, iaitu ciri-ciri orang munafik. Yang mana ciri orang munafik ini ada tiga, ada tiga perkara yang kita kena ingat, iaitu yang pertama, apabila ianya berkata ia berdusta, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila dia diberi amanah dia khianati. Tiga-tiga ini adalah perkara penting dalam hidup kita. Jangan sesekali kita terlintas dalam diri kita, dalam fikiran kita untuk menipu kawan kita, berkata bohong dengan mak ayah kita, kawan-kawan kita. Apabila kita diberikan amanah dan tanggungjawab, kita tak laksanakan dengan baik. Cuba untuk kita lakukan dengan baik, insya-Allah. Baik, yang mana ianya datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila dia bercakap, dia berdusta; apabila dia berjanji, dia mungkiri; dan apabila diberikan amanah, dia khianati. Nauzubillah, janganlah terlintas dalam diri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, daripada perkara-perkara begini. Baik, terus sedikit kita imbas pelajaran yang lepas, iaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Hari ini kita masuk iaitu larangan menghasut, tajuk yang ke-6 dalam buku hadis tahun 5, yang mana ianya merupakan tajuk yang terakhir bagi pelajaran hadis. Baik, murid-murid boleh lihat juga dalam surat 47, yang mana di dalam situ ada satu dialog yang perlu anak-anak melihat. Kita cuba bacakan, kita bacakan. Boleh lihat surat 47 yang pertama, iaitu Usman nak tahu. Salman kata, kamu sombong sebab kamu kaya. Kemudian, betulkah apa yang kamu katakan ni? Yang ketiga,
Ya, betul. Dia memang cemburu dengan kamu. Ya, itu adalah satu dialog yang menghasut kepada seorang kawan yang lain. Baik, kita lihat apa dia hadis berkaitan tentang menghasut ataupun menggadu domba. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah qattatun rawahul Bukhari. Daripada Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang itu ataupun orang yang menghasut itu, yakni mengadu domba. Ya, maksudnya di sini tidak akan masuk syurga orang yang menghasut iaitu mengadu domba. Riwayat Bukhari. Ya, maksudnya di sini jadilah orang yang sentiasa berkata benar, bersifat jujur dalam diri, dalam kehidupan, ya, dalam masyarakat sekalipun. Ya, janganlah kita suka mengadu domba, ya, menghasut kawan-kawan kita berkaitan tentang benda yang tak betul pada diri kawan kita itu. Ya, baik. Apa dia mengadu domba ini? Ya, mengadu domba ini ialah melaga-lagakan seseorang dengan yang lain untuk menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Ya, itulah penyebab bagi orang yang mengadu domba tidak akan masuk syurga. Ya, itu sabda Nabi SAW. Ya, bahawa orang ini dia suka untuk melaga-lagakan orang lain dan menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Ya, siapa yang paling suka dalam ni? Yang paling suka adalah syaitan. Ya, kita kalau boleh dalam diri kita untuk mengeratkan silaturahim. Ya, bukannya memecah belakang. Jadi kita latih diri kita untuk belajar berkata benar, jujur dengan kawan-kawan kita. Kita kaitkan dengan ajaran yang lepas, iaitu ciri-ciri orang munafik. Ya, jauhkan diri kita daripada perkara-perkara begitu. Ya, baik. Kita lihat seterusnya berkaitan tentang larangan menghasut ini di muka surat yang ke-50. Ini ceramah panjang ni. Ya, ceramah Maulidur Rasul. Ya, ceramah Maulidur Rasul. Di sini dia tulis berkaitan tentang menghasut. Ya. Ianya berkaitan tentang sambutan Maulidur Rasul di peringkat sekolah. Ya. Baik. Baik, ceramah Maulidur Rasul. Ya, ustazah ni berikan ceramah. Baik. Dialognya begini. Murid-murid, sempena Maulidur Rasul ini, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah orang munafik yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay merupakan seorang yang munafik ataupun seorang munafik yang sering menghasut kaum muslimin supaya tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Sempena Maulid Rasul ini, marilah kita mengambil iktibar daripada kisah orang munafik yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay merupakan seorang munafik yang sering menghasut kaum muslimin supaya tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maksud menghasut ini ialah membangkitkan kemarahan atau kebencian seseorang terhadap orang lain. Ya, apa dia maksud menghasut? Iaitu membangkitkan kemarahan dan kebencian seseorang terhadap orang lain. Maksudnya itu dia menimbulkan kemarahan, ya, sebab dia cerita benda yang tak betul dan menimbulkan kebencian seseorang kepada orang lain. Contoh perbuatan menghasut ialah menceritakan keburukan seseorang pada orang lain untuk mencetuskan pergaduhan. Ya, kesannya hilang kepercayaan dan disisihkan oleh masyarakat kerana berakhlak buruk. Kedua, mereka-reka cerita untuk melagakan orang lain. Kesannya masyarakat akan berpecah belah. Ya. Yang ketiga, menyebarkan berita palsu untuk menambah kebencian. Kesannya akan menghancurkan kekuatan umat Islam.
yang terakhir, mengubah fakta yang benar hingga menimbulkan salah sangka bagi orang lain. Kesannya tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita menjauhi sifat orang munafik dan sentiasa berakhlak mulia. Baik, itu kesimpulannya. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, ya, iaitu bersifat sebagai seorang munafik, ya, bersifat sebagai seorang yang suka menghasut atau mengadu domba, ya, melaga-lagakan orang lain dengan orang lain, jadi satu pergaduhan, ya. Padahal dia adalah kawan kita, yang dia ini pun kawan kita. Jadi ada seorang yang memberikan satu cerita yang tidak betul bagi kawan kita, jadi dia akan menjadi satu pergaduhan, satu kebencian dalam diri mereka, dan akan disisihkan oleh masyarakat, ya. Jadi jauhkan diri kita untuk menimbulkan pergaduhan. Kita sama-sama membantu diri kita untuk menjadi satu ummah yang kuat, yang bersatu hati, yang sentiasa bekerjasama, ya, yang sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada rakan-rakan kita, latih diri kita agar, ya, sama-sama menjauhi sifat orang munafik dan sentiasa berakhlak mulia. Sekian daripada Ustaz, ya. Jaga diri baik-baik, ya. Mohon sokongan daripada semua, daripada rakan-rakan guru, daripada anak-anak murid, untuk tekan butang like, share, komen dan butang subscribe untuk berikan sokongan kepada video-video yang akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.